Hello, Waalaikumsalam. Okay, Syarfana dengan Aidina dah breakfast ke? Belum. Belum lagi? Belum. Nak minum air dulu ke? Boleh juga. Okey. Pergi minum dulu ke? Kita tunggu kawan-kawan yang lain masuk dulu ya. Dah jadi mana? Okay, Assalamualaikum kepada Maklimah Nafisah. Assalamualaikum Maklimah Nafisah. Ni Maklimah Nafisah ke siapa? Waalaikumsalam. Terkejut lah saya tengok Maklimah Nafisah masuk. Buka untuk Hafsah. Oh, okey. Sihat ke? Sihat Kak Bila. Akak ada kelas ke hari ni? Sekejap lagi ada apa kelab? Oh, kelas. Okey, tak apa. 8.30 kita akan mulakanlah dengan siapa sahaja yang ada. Sebab kita nak finish on point kan. Sebab diorang pun ada kelas, saya pun tak nak kacau lama sangat lah. So Hafsah dah sarapan ke Hafsah? Dah. Sekejap dah lagi 3 minit kita akan mulakan. Siapa ni Hanis C. Syarfana, macam mana kelas Syarfana? Okey? Saat dunia yang kian berikan, indahnya hilang, tidak ku rasa lagi. Entah mengapa terjadi begini, perlukah aku
lagi 1 minit kita akan mulakannya. So siapa nak minum air dulu boleh minum air dulu. Salahkah aku berpijak di bumi? Ini sekadar mimpi atau realiti. Berat sama ditempuhi, engkau tidak bersorangan. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid-murid Muallimah. Okey, boleh tak sebelum tu Muallimah nak minta siapa yang belum bersarapan langsung, kamu boleh ambil air dulu ataupun biskut, kamu boleh alas perut dulu. Sebab kita tak nak nanti terlalu lapar sangat, nanti kesian kamu. Kita ada 1 jam, so lama ya. Okay, semua dah sedia ke belum? Kalau dah sedia boleh angkat tangan. Hello. Alright, good. Siapa ni Putri Arisa, Irtina, Nafisah dah sedia. Okay, yang lain belum lagi ya? Yang lain belum bersedia lagi. Okay. Okay, Kaisara dah sedia. Alright. So Muallimah rasa kita mulakan dulu. So nanti kalau ada kawan-kawan yang nak masuk, kita akan masukkan mereka lah. Right. Sebelum tu Muallimah dah pesan, sila bawa pen dan buku sebab sebelum kita mulakan Muallimah akan bagi soalan kepada kamu semua. So Muallimah akan bacakan soalan. Sebelum kita mulakan Muallimah akan bacakan soalan dan kamu akan isi sahaja. Kamu hanya perlu tulis soalan nombor 1. Contohnya 1, ya. 2, tidak. Okey? Boleh? Faham? Kalau faham boleh angkat tangan. Okey. So faham ya? Okay, boleh Muallimah baca soalan sekarang ke? Boleh. Boleh. Alright, good. Siapa nama awak? Syifa. Alright, good. Syifa. Sekejap, ya. Okay, sedia semua? Okay, kita akan bacakan soalan. Okay, soalan pertama adalah berat kamu telah naik sepanjang tempoh PKPB dan berada di rumah. Jawab ya atau tidak. Okay, dah. Okay, soalan dia adalah berat kamu telah naik dari berat sebelumnya. Tak kisahlah naik berapa kilo kan, naik 2 kilo ke, 1 kilo ke, 4 kilo ke. Tapi maksudnya berat kamu dah naik daripada sebelum-sebelum ni kan. Okay, dapat? Boleh? Okay, kita pergi ke soalan kedua. Soalan kedua, kamu, okay, ini tulis je lah siapa yang ada. Okay, siapa yang ada tulis je. Okay, jangan bagi tahu kat sini, alright.
kamu terlibat dengan rokok ataupun vape ataupun pot ataupun shisha. Kalau siapa pernah dengar, kamu terlibat dengan vape, rokok, pot ataupun shisha. Okay, boleh? Dah Alma tolong. yang kedua tu nak kena jawab apa? Kalau kamu tak terlibat, kamu tulis tidak. Kalau Dah. okey. Tulis kat mana ni? Nur Darwisha, tulis dekat buku ataupun kertas yang telah Muallimah suruh kamu sediakan. Terima kasih Kaisara. Okey dah, soalan nombor 3. Boleh kita pergi nombor 3 sekarang? Okey, soalan nombor 3 adalah okey, boleh. Kamu bersenam. Kamu perlu bersenam tapi kamu tak pernah buat sepanjang tempoh berada di rumah. Soalan nombor 3, Maklimah ulang. Kamu perlu bersenam tetapi kamu tidak pernah melakukannya sepanjang kamu berada di rumah. Okay. Kalau kamu kata, taklah Maklimah, saya buat senaman. Tu tulis ya. Kalau kamu tak pernah buat langsung, kamu tulis tidak. Okay, soalan keempat. Kamu makan banyak ketika kamu stres. Kamu ambil makanan yang terlebih, berlebihan lah ataupun lebih daripada biasa sebab kamu stres sekarang. Kalau kamu terasa tak, tulis tidak. Kalau betul berlaku pada diri kamu, tulis ya. Okay, boleh? Alright, soalan kelima. Kamu ada masalah untuk fokus di rumah, terutama sewaktu belajar ataupun sewaktu kamu melakukan aktiviti harian. Okey Hafsah, Hafsah, Maklimah ulang soalan nombor 4. Kamu makan banyak ketika stres. Sebab sekarang kan belajar online, duduk kat rumah je. Kalau betul kamu ada rasa stres, kamu telah mengalami stres, lepas tu kamu makan lebih banyak daripada biasa. Sebelum ni, kamu makan 1 pinggan je nasi. Tapi sekarang ni kamu dah tambah-tambah. 2 pinggan, 3 pinggan. Lepas tu kejap-kejap makan lagi. Itu maksud dia. Kalau betul berlaku, kamu tulis ya. Kalau tidak, tidaklah. Okey, boleh? Okey, kita teruskan nombor 6. Sepanjang berada di rumah ataupun bermulanya tempoh perintah kawalan pergerakan bersyarat dan kita tidak dapat ke sekolah, kamu mengalami masalah tidur ataupun kamu tidak cukup tidur. Masalah tidur ni sama ada tidur berlebihan. Contohnya malam dia tidur lewat, dia bangun pagi, terlalu pagi. Contohnya pukul 11 baru bangun ataupun pukul 2 petang baru bangun. Ataupun dia langsung tak boleh tidur malam. Pukul 5 baru boleh tidur. Pukul 2 baru boleh tidur. Kalau ada masalah tu, tulis ya. Kalau tak ada, tidak. Okey, nombor 5 apa? Okey, nombor 5 ada masalah fokus di rumah. Fokus nak belajar pun terganggu. Dia ada masalah lah dengan fokus dia. Right? So nombor 6, dia ada masalah tidur ataupun tidak cukup tidur. Terlebih tidur ataupun kurang tidur. Okey. Boleh kita gerak ke nombor 7? Boleh. Boleh. Right. Nombor 7. Boleh. Okey, nombor 7 dia mesti minum. Okey, kamu mesti minum 1 cawan kopi setiap hari. Baru kamu rasa kamu okey. Kalau kamu tak minum, kamu rasa menggeletar. Kamu rasa macam tak bersemangat. Nak pergi kelas online pun tak semangat.
Kalau mak tak buat kopi, kamu jadi rasa macam menggeletar lah, rasa tak semangat. Kalau betul berlaku dengan diri kamu, kamu tulis ya. Kalau tidak, tidaklah. Kalau rasa macam, tak apa Mak, saya tak minum kopi. Tak apa, tulis je tidak. Okay. Okay, good. Wah, rindunya Mak Limah tengok kamu semua. Okay, soalan nombor 8 adalah kamu tiada minat untuk melakukan aktiviti rutin. Kenapa Mak Limah kata aktiviti rutin? Kamu tak ada minat seperti sebelum ni kamu selalu tolong mak buat kerja. Tapi sejak kita kena belajar online ni, kamu belajar kat rumah kamu dah rasa macam malas lah. Mak suruh buat apa-apa kamu rasa macam kejap lagi lah mak. Okay, kamu hilang minat. Sebelum ni kamu suka membaca tapi sekarang kamu dah kurang membaca. Kalau dulu kamu suka menulis, sekarang dah tak ada minat nak menulis. Kalau berlaku, tulis ya. Kalau tak berlaku, tulis tidak. Okay. Dah? Okay, nombor 9. Okay, nombor 9, kamu telah didiagnose ataupun kamu telah mendapat penyakit dengan kerap sewaktu PKPD. Kerap lah, minggu ni demam, minggu depan sesama pula, minggu depan lagi satu batuk pula, minggu depan lagi satu sakit perut pula. Kalau kerap sangat sakit, tulis ya. Kalau tak sakit, tulis tidak lah. Okay. Dan soalan terakhir adalah kamu mengambil minuman berkarbonat lebih daripada 3 kali seminggu. Tahu tak minuman berkarbonat tu apa? Tak. Tak tahu? Okey. Tahu. Siapa yang tak tahu, minuman berkarbonat adalah minuman bergas. Pepsi, Coca-Cola, 7up, Mirinda, itu adalah minuman berkarbonat. Okay, dia ambil lebih 3 kali seminggu. Sebab dia rasa macam sedap kan, so asyik minum je. Okay, dah cukup 10 soalan. Dah. Okay, ada yang tertinggal? Siapa yang tertinggal boleh bagi tahu Mak Limah terus. Jangan simpan je. Sebab kita akan Mak Limah, soalan yang ke-7 apa berhenti Mama? Okey, soalan yang ke-7 adalah ke-7. kamu mesti minum kopi ataupun kamu kena ambil kopi, air kopi setiap hari baru kamu rasa bersemangat, bertenaga. Kalau tak minum kamu rasa lembik je, rasa macam tak larat lah, nak pergi kelas pun rasa ngantuk je. So mesti minum kopi. So kalau kamu betul asyik kena minum kopi je, kamu tulis ya. Kalau kamu tak ambil, tulis tidak lah. Okey, dah ada yang tertinggal lagi? Okay, Sampai soalan ke-8 kot Emma. sampai soalan ke-10. Soalan Boleh. ke-8 apa? Okey, sekejap soalan ke-8. Kamu hilang minat melakukan aktiviti harian atau aktiviti yang diminati. Kalau sebelum ni minat melukis tapi dah tak melukis dah. Dah rasa malas dah nak melukis. Tak minat dah. Okay. Soalan Umar Hafiz tanya soalan 1 dan 2. Okey, Mak Limah ulang. Soalan 1, berat naik daripada sebelumnya. Kamu naik berat. Tak kisahlah 1 kilo ke, 2 kilo ke, 3 kilo ke, tapi naik berat dari sebelum ni. Okey. Soalan kedua, kamu terlibat dengan rokok, vape, shisha ataupun pot. Okey. Kalau siapa tak tahu, pot tu apa? Kalau kamu perasan ada orang selalu gantung dekat leher dia tu. Kalau kamu pergi pasar-pasar ke, pergi keluar ke, kamu selalu perasan lelaki ke perempuan dia ada gantung sesuatu dekat leher. Macam pen kan, kadang-kadang dia pun akan buka dihisap. Lepas tu keluar asap kan. Macam rokok elektronik macam tu. Itu adalah pot ataupun itu adalah vape lah. Okay, kalau kamu terlibat, kamu tulis ya. Kalau tidak terlibat, tulis tidak.
Okey. Okey, Maklimah ulang lagi sekali. Apa? Soalan ke-9. Soalan ke-9. Soalan ke-9 adalah kamu telah didiagnose ataupun kamu kerap mendapat sakit sewaktu PKPD. Tak kisahlah. Mama, Ya, saya. soalan nombor 3. Soalan nombor 3, saya perlu bersenam tapi saya tidak buat. Saya tak buat senaman tu. Saya rasa nak bersenam, esok nak pergi jogging. Tapi tak pergi pun. Esoklah lagi sekali. Alamak, terlewat bangun lah. Esoklah pula. Tak buat. End up ni tak buat lah. Okay. Okay, boleh. Boleh Maklimah gerak sekarang? Boleh Maklimah teruskan? Alright. Sekarang kamu kira berapa jawapan yang kamu jawab ya. Dan berapa jawapan yang kamu jawab tidak. Sepuluh saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright. Bagus. Wah. Laju ya Umar Hafiz. Okay, sebelum Maklimah teruskan. Tadi Maklimah lupa nak beritahu dari awal kan. Okay, kita akan tengok peserta yang paling cepat. Kalau kita bagi soalan, dia cepat jawab. Kalau kita bagi quiz, dia akan cepat jawab. Bagi maksudnya dia cepatlah, dia proaktif. Dan dia mesti tepat, cepat dan dia mesti aktif. So kita akan berikan dia hadiah. Right, hadiah-hadiah apa nanti Maklimah akan reveal lah di akhir pembelajaran nanti. Okay, boleh? Alright. Darwishah, terlepas soalan nombor 1 dengan 5 ya. Okay, tak apa Darwishah, nanti Maklimah akan ulang balik soalan tersebut di akhir pembelajaran. Okay, nanti Maklimah akan post soalan tu. Okay, semua dah kira dah? Yang lain dah kira? Okay. Siapa yang jawab ya, contohnya ya dia dapat 2. Okay, 2 dia kena tambah dengan kosong. So bermaksud 2 tambah kosong di belakang. Tambah nombor kosong di belakang. So bermaksud dia akan jadi 20. Faham? So siapa yang jawab 5, ya dia ada 5. So dia tambah 0 dekat belakang. So jadi 50. Right. Oh ada wah bagusnya Anur Mardiah, ada 1 je. Okay, contohnya dia jawab ya ada 5. So okay. So kamu hanya boleh kamu tulis sahaja jawapan ya kamu di sini. Contohnya 50. Okay, tulis 50. Nanti Maklimah akan check nanti. Right. So habis soalan kita pada pagi ni. So kita akan teruskan dengan program dengan aktiviti seterusnya adalah okay. Maklimah nak kamu senaraikan 3 aktiviti penting yang kamu pernah lakukan di rumah sepanjang tempoh PKPB dalam masa 10 saat sahaja. 3 sahaja aktiviti penting yang kamu lakukan setiap hari dalam sepanjang tempoh PKPB. 10 saat bermula dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah? Okay. Syifa Wijdani. Okay Syifa, bacakan 3 aktiviti penting yang kamu lakukan. Okay Syifa boleh buka mic dulu. Berjogging, Okay.
Alright. Bangun awal, Mengawal, wah good. Okay. solat pada awal waktu. Solat awal waktu, wah alhamdulillah. Good, thank you Syifa. Okay, Irdina. Okay, bacakan aktiviti penting yang Irdina lakukan. Daddy. Okay, Irdina boleh buka mic dulu. Daddy. Dia kat tandas, pergi tengok Daddy kat tandas. Betul tu Darwisha. Setiap hari kita buat 3 aktiviti penting tu. Maksudnya kita takkan tinggalkanlah 3 aktiviti penting tu kan. Mesti buat sebab kita suka 3 aktiviti tu. Okay, Aisyah Humaira, apa aktiviti kamu yang kamu lakukan? Melukis, menulis Okay. Dengan solat. solat. Alhamdulillah, bagus. Alright, good. Tahniah Aisyah. Syarafana? Okay, apa aktiviti penting yang kamu lakukan? Bersenam, Okay, bersenam. mengaji dan solat. Wah, maksudnya kalau tengok kebanyakan dari kamu memang akan bersenam ya? Bagus, bagus. Kat rumah Ana ada taman. So Syarafana keluar lah. Okay, bagus. Alright. Okay, so kat sini Mak Limah nak bagi tahu adalah kenapa Mak Limah tanya 10 soalan tadi. Okay, siapa boleh bagi tahu agak-agak kenapa ya Mak Limah tanya soalan tentang aktiviti yang saya buat setiap hari? Ataupun kenapa Mak Limah tanya soalan-soalan macam tu? Siapa nak jawab dulu? Saja nak tanya. Tak saja juga, susah juga nak cari soalan tu mah. Kenapa Mu'alimah berikan 10 soalan tadi? Betul juga, saja-saja juga Mu'alimah nak tanya tapi di sebalik saja-saja nak tanya tu ada sebab dia. Sebab something yang macam mana tu? So Mu'alimah nak tahu apa yang kita buat, betul? Betul. Sama ada group counselling. Okay, betul. Mama nak tahu masalah kita Nak orang. tahu masalah. Sekarang ni tak nak tahu sangat lah. Sekarang ni nak membantu je korang. Berfaedah ke tak? Okay, baiklah. Okay, sekarang Mak Limah akan terangkan yang mana berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini iaitu diri kita lebih berharga. Okay, soalan-soalan yang Mak Limah tanya tadi, 10 soalan adalah tentang hormon dopamin. Siapa pernah dengar hormon dopamin? Dopamin. Okay, Mak Limah type nama dia dopamin. Okay, siapa pernah dengar? Hormon dopamin. Betul Darwisha, Mak Limah nak tahu perkembangan murid-murid Mak Limah. Tak pernah dengar. Okey, sekarang Mak Limah Tak pernah dengar. tak pernah. Okey. Sekarang ni kamu tulis di buku ataupun kertas sebab nanti di hujung nanti Mak Limah akan tanya balik. Okey, hormon dopamin adalah hormon yang membantu otak kita ataupun membantu diri kita untuk menjadi gembira. Dopamin adalah hormon yang membantu diri kita untuk gembira dan lebih berwaspada. Lagi sekali Mama. Dopamin membantu diri menjadi gembira dan berwaspada.
Wah, Nur Darwishah pernah dengar ya. Alhamdulillah, bagus. Okay, so 10 soalan yang Mak Lima tanya tadi, sebenarnya Mak Lima nak tahu sama ada kadar dopamin kamu berada di tahap yang mana. Sama ada sekarang ni dopamin kamu orang kata stabil ataupun tidak. Okay, boleh Mak Lima tahu siapa yang dapat dopamin dia bawah 50? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Maksudnya? Dopamin dia yang dia jawab 10 soalan tadi dia jawab ya 5 kali, dia jawab ya 3 kali, dia jawab ya 2 kali ataupun Kalau 2 kali? kalau 2 kali maksudnya dia dapat 2 kan. So 2 tu dia kena tambah kosong kat belakang. So jadi 20. So bawah 50 lah. Okay. Siapa yang dapat bawah 50? Wah, okay. Umar, Mardia. Okay, Amal Zikri macam mana nak tahu? Tadi Mak Lima ada bagi 10 soalan tapi Amal terlepas. Tapi tak apa, nanti Mak Lima akan bagi balik soalan tu. Ana cara 50. Oh, okay, faham. Okay. Siapa yang dapat 60? 60 ke atas. 60 hingga 10 tapi tambah kosong so jadi 100 lah. 60 ke 100. Darwisha tak tahu, Darwisha. Okay, Hafsah tadi jawab ya ada berapa? Berapa ya Hafsah dapat? Cuba kira balik. Berapa ya yang kamu semua dapat tadi? Kalau jawab ya 5, tambah kosong kat belakang dia, jadi 50. Okay, Wajihah 30. Okay, kalau tadi dia dapat ya 6, dia jawab ya 6, tidak 4. So 4 tambah kosong di belakang, bukan 4 tambah kosong jadi 4. Ni tambah kosong, nombor kosong tu ambil tambah kat belakang nombor tu. So jadi 40. Betul tu Syarafana. Okay, so dopamin yang kamu dapat, yang tadi ada dapat 10, 30, ada yang dapat 40. So itu adalah umur dopamin dalam otak kita. Bermaksud kalau siapa yang dapat makin banyak. Okay, contohnya umur kamu sekarang 15, berapa tahun? 11 tahun ya? Contohnya kamu dapat dopamin 70. Itu bukan agak bahayalah, tapi kamu perlu cari inisiatif. Selalu bersenam, cari pemakanan yang sihat. Sebab apa? Sebab kalau dopamin tu lebih, maksudnya kamu jawab ya 6. So jadi 60 kan? So bermaksud dopamin dalam otak kamu adalah berumur 60 tahun. Maksudnya tak stabil. Dopamin tu tak stabil. So kenapa Mak Lima kata pentingnya dopamin tu mesti ikut umur kita? Sebab dia akan mempengaruhi mood. So sekarang ada orang tanya Mak Lima, kenapa kawan saya tu kejap-kejap marah, kejap-kejap happy, kejap-kejap tak nak kawan, kejap-kejap nak kawan lah. Okay, ini kerana ada masalah di bahagian hormon dopamin dia. So macam kamu pergi kelas online, lepas tu mak suruh buat kerja, adik kacau, kamu cepat stres. Itu menunjukkan yang kita sudah tak stable. Ada benda yang tak stabil dalam bahagian otak kita juga. Dan bila tak stabil di bahagian otak, dia akan mempengaruhi diri sendiri. Okay. Dah faham dah pasal dopamin tadi? Faham. Siapa tak faham bagi tahu sebab ada 10 lagi soalan. Aina. Aina tak faham Aina? Aina tak faham sangat. Aina tak faham. Aina tak faham sangat. Okey, Mak Lima terangkan. Kepentingan hormon dopamin adalah untuk membuatkan diri kita gembira
dan otak kita akan membantu badan kita untuk sentiasa bertenang. Okay? Yang mana dia akan sentiasa buat badan kita selalu berwaspada. Right. Siapa yang tadi dia jawab soalan, dia jawab ya lebih daripada 5, lebih daripada 4, bermaksud dia ada masalah di bahagian hormon dopamin yang mana dia kurang untuk rasa gembira dengan diri sendiri. Faham? Faham. Faham. Alright. So Mak Limah teruskan ya. Okey. Berbalik pada tajuk kita hari ini adalah diri kita sangat berharga. Dirimu lebih berharga. Kenapa Mak Limah sentuh tentang diri kita berharga dan kenapa Mak Limah sentuh tentang dopamin? Okey. Dopamin adalah hormon yang membantu membuatkan kita rasa kita perlu sayang diri kita dulu. Okey. Siapa yang tak sayang diri dia? Dia lebih sayangkan kucing dia. Dia lebih sayangkan kawan-kawan dia. Dia rasa macam kawan dia tu sangat penting dari diri dia. Dia sanggup buat apa je asalkan kawan dia gembira. Dia sanggup buat apa saja asalkan orang lain gembira. Okey, pernah tak ada perasaan tu? Oh, ini semua tak ada lah. Semua sayang diri sendiri ni. Saya, Darwisha, Umar tak ada perasaan tu. Umar sayang diri Umar ke? Umar lebih sayang diri sendiri dulu. Bagus Umar. Okey. Saya. Syarafana sayang diri sendiri dulu ke ataupun sayang kawan lebih dulu? Kawan dulu. Alright. Tak apa, sebenarnya ni normal di peringkat kamu. Kamu akan lebih sayang kawan sebab kalau kawan marah, kamu tak ada kawan kan? Tak ada orang nak kawan dah. So nanti siapa nak selalu dengan kita pergi makan kat kelas, nak dengar kita sembang, betul tak? Alright, Darwisha sayang diri sendiri dengan kawan dia. Okay, pertama sekali, kamu tak perlu nak sayang orang lain dulu. Kamu kena sayang diri sendiri dulu. Bangun setiap pagi cakap, contohnya Syifa. Okay, sebab Syifa nama dia duduk sebelah Mak Limah ya. So Mak Limah nampak nama dia dulu. Okay, contohnya Syifa, dia bangun pagi, apa yang dia perlu buat adalah dia akan bagi tahu, Syifa Wijdani Samanhudi, saya sayang kamu. Pernah tak buat macam tu kat diri sendiri? Pernah tak? Tak pernah kan? Okey, berapa orang pernah buat? Mama, Ya saya. boleh ke kalau kita sayang ibu bapa lebih daripada sayang diri kita? Okey, kalau kamu sayang ibu bapa, boleh. Jawapan dia boleh. Tetapi walau macam mana pun kita nak sayang orang lain lebih, kalau contoh awak sayang mak ayah awak 200%, bermaksud awak mesti sayang diri awak 200% juga. Faham tak maksud Malimah? Sebab kenapa? Ada sebab. Faham. Ada sebab dia. Kenapa? Sebab bila kita sayang diri kita, kita akan gunakan rasa sayang, rasa cinta, rasa hormat dekat diri kita pada orang lain juga. Okay. Kenapa tadi soalan kamu kata, bolehkah kita sayang mak ayah lebih dari diri kita kan? Jawapan dia adalah boleh. Tetapi, cuba kamu faham balik. Kamu tak sayang diri sendiri sangat. Kamu kurang rasa sayang pada diri sendiri. Okey. Ini contoh ya. Kamu nak buat sesuatu yang tidak elok. Contohnya nak bully orang. Kamu nak bully orang ataupun kamu tak nak pergi sekolah, kamu buat sekolah, kamu malas buat kerja, kamu malas nak uruskan diri. Okey, tapi kamu kata kamu sayang mak ayah. Okey, bila kamu melakukan perkara-perkara ni, cuba kamu fikir, adakah mak ayah akan gembira ataupun mak ayah akan marah? Ataupun mak ayah akan bebel? Gembira. Mak ayah gembira. Kamu dah lah malas mandi awal, tidur lewat, main game banyak. Tak nak dengar cakap, mak kata pergi tidur sekarang. Kamu pun tipu-tipu tidur, ambil telefon, main telefon sebab mak ayah dah tidur. Lepas tu contohnya lagi kamu bully orang kat sekolah.
kamu kacau orang dekat sekolah, kamu tak nak makan, kamu tak nak solat, adakah kamu rasa mak dengan ayah akan gembira? Tak kan? Tak. So apa yang kamu buat tu sebenarnya adalah untuk diri sendiri dulu. Jadi kita buat sesuatu yang baik untuk diri kita, seperti kita selalu mandi awal, bersiap awal, pakai pakaian cantik. Untuk diri sendiri, bagi diri sendiri rasa gembira sebab sayang diri sendiri. Ada ke contohnya kamu sayang kawan kamu, kamu pukul dia, kamu bagi dia pakai pakaian buruk, kamu bagi dia makan, kamu bagi dia makan makanan yang dah basi. Tak kan? Macam kamu sayang kucing kamu mesti bagi dia makan awal waktu, kamu bagi dia makan makanan yang sedap, yang sehat. So macam itulah diri sendiri. Kita kena jaga diri sendiri dulu, baru orang lain akan sayang kita. Secara tak langsung kita pun akan sayang orang. Sebab apa? Sebab kita akan kurangkan rasa marah orang pada kita. Itulah maksud Maklimah. Sayang diri sendiri dulu, hargai diri dulu. Okey, kenapa Maklimah kata hargai? Kenapa dalam tajuk Maklimah tulis menghargai diri? Okey, diri kita lebih berharga. Sebab sekarang ni macam kita tengok, ini tak berlaku di sekolah kita lah. Tapi banyak perkara ni berlaku di sekeliling kita. Okey, sekarang banyak kes sedang meningkat ya. Malaysia adalah negara keempat tertinggi dalam pornografi. Faham tak apa itu pornografi? Tak. Seorang je tak tahu. Yang lain semua tahu ya. So Maklimah terangkan pada seorang je. Tak. Okey. Pornografi adalah terlibat dengan bahan ataupun maklumat yang berunsur lucah. Tahu tak apa lucah? Tahu. Tak tahu juga. Tak berapa faham. Okey, Maklimah akan terangkan. Okey, pernah tak tengok cerita apa-apa ceritalah, India ke, Korea ke, Jepun ke, Inggeris ke? Sorry. Maklimah batuk sikit ya. Okey. Cerita-cerita ataupun kartun-kartun ataupun bahan maklumat pembacaan berunsur lucah seperti bercium, berpeluk yang terlebih-lebih peluk. Pernah. Itu adalah unsur lucah. Bila kamu tengok, okey, benda bukannya bukan cium kucing tu yang macam cium kucing. Alah, comelnya kucing ni. Ya? Kalau komik tu dia macam nak ajar kita supaya tak buat benda lucah, tak apa ke? Kalau komik, sekarang pun dah banyak. Kalau komik-komik yang biasa yang tak ada perkara-perkara tak elok boleh baca, tak ada masalah. Untuk hiburan kan. Cumanya sekarang ada kebanyakannya manga. Apa kamu sebut manga? Manga ke manga? Maklimah pun tak faham kan. Okay, komik-komik yang ada untuk kan. Macam anime ke apa ke. Okay, tak apa, ada yang bagus, tak ada masalah, boleh baca. Tapi kena tengok, sebab tu Maklimah maklumkan sebab ramai orang tak tahu benda ni. Okay? Ya, hello sayang. Ya. Okay. So sebab tu hari ni Maklimah nak bagi tahu kamu semua supaya kamu akan lebih sayang diri kamu. Supaya kamu lebih hargai diri kamu. Supaya orang sekeliling pun akan sayang dan lebih menghargai kamu. Dan orang tak akan anggap yang kita ni adalah mudah untuk diperbodohkan. Mudah untuk dibuli. Okay? Sebab Maklimah faham. Maklimah pun pernah juga kawan-kawan Maklimah pernah. Kita pernah melalui waktu kecil kan. Pernah juga ada kawan-kawan kadang-kadang dia suka usik kita. Suka cakap. Dia apa orang kata menganjing je. Macam kamu pendek, kamu hitam, kamu putih, kamu tinggi. Kan pernah. Tapi benda tu kita kena fikir macam mana kita nak ambil. Kita nak hadapi benda tu dengan cara positif ataupun negatif. Kalau kita sayang diri kita, apalah kita akan menangani cabaran ataupun masalah orang yang suka menganjing kita dengan cara yang positif. Right. So hari ni Maklimah akan ajar kamu macam mana nak hargai diri supaya orang pun akan hargai kita dan akan pandang kita dengan cara yang positif. Dia tak akan tengok kita dengan cara negatif. Right. So berbalik-balik. Apa itu pornografi? Pornografi adalah maklumat
Pornografi adalah maklumat ataupun bahan-bahan yang berunsur lucah. Lucah tu macam mana? Okey, sebagai contoh, kamu tengok satu cerita ataupun kamu baca komik ataupun kamu baca buku lah, alright? Ataupun kamu melayari game, okay? Bila kamu tengok, contohnya dia bercium, okay, dia bercium, dia berpeluk, dia cakap I love you too, whatsoever kan? Tiba-tiba kamu terasa, Kalau kita ternampak sebab contoh ahli keluarga kita tengah tengok, pasti kita tertengok. Kalau kamu tertengok, okey. Ahli keluarga kamu tengok. Ahli keluarga kamu tengok cerita movie tu macam mana? Movie, okey. Salah satu cara dia adalah kamu boleh elakkan dari tempat tersebut. Pergi tempat lain ataupun memandang ke arah lain. Okey. Selalunya kalau kita Muslim, bila kita ternampak sesuatu yang kurang elok, selalunya kita akan terus beristighfar lah. Right. Tapi janganlah astagfirullahaladzim, tengok lagi sikit, tak faham tadi. Buat apa? Tengok lagi balik. Itu bukan adalah ya. Okay. Itu ada cara-cara untuk menangani lah. Sebab kalau orang dewasa, sebab sekarang banyak cerita yang masuk ke saluran-saluran televisyen kita, kebanyakannya sekarang telah ditapis lah. So kalau ada bahagian-bahagian aksi-aksi yang tidak senonoh, yang tidak elok, terus diorang akan buang. Tapi kalau cerita yang lama-lama tu dia tak tapis lagi, adalah. Tapi kalau macam soalan Aisyah Humaira tadi, ternampak kan, kamu terus elakkan ataupun pergi jauh dari tempat tersebut. Dan kalau ada keberanian, kamu boleh bagi tahu ahli keluarga tersebut yang cerita-cerita sebegitu tidak elok untuk ditonton. Right. Tapi tengok juga yang pastinya ni Mak Lima nak terangkan dulu supaya kamu faham ni apa itu pornografi. Okey. Pornografi yang tadi seperti Mak Lima kata bahan berunsur lucah kan? Berunsur lucah ataupun yang tidak elok. Okey, macam mana kamu nak tahu benda tu tak elok ataupun berunsur lucah? Contohnya kamu tengok movie, dia bercium-cium, dia berpeluk-peluk. Ada benda-benda yang tak elok. Dalam selalunya banyaklah movie-movie yang dibawa masuk untuk orang kata brainwash kepala anak-anak kita. Okey, bila kamu tengok, kamu rasa macam nak try lah. Best ke cium-cium macam tu? Best ke peluk-peluk macam tu? Best ke pegang-pegang tangan macam tu? Okay, kamu ada terasa, kamu rasa macam kamu nak try juga. Kamu rasa macam kamu nak buat juga. Okay? Ataupun dia akan merangsang nafsu. Tahu tak apa itu nafsu? Tahu. Cuba Sharifah terangkan kepada Mak Lima dan kawan-kawan. Tak apa, jangan takut salah. Kita sama-sama belajar hari ni. Apa itu nafsu? Tak apa, siapa nak cuba Mak Lima open. Kita perbincangan. Mak Lima tak nak ada yang takut. Kita sama-sama belajar, jangan risau. Mak Lima pun ada juga benda tak tahu kan. Okey, cuba terangkan siapa yang nak terangkan apa itu nafsu. Nafsu tu macam keinginan yang bagi kita buat yang benda yang memudaratkan. Betul tu. Itulah nafsu. Okay, kita terasa macam nak buat lah. Ataupun tiba-tiba dalam diri dia akan asyik terfikir tau. Dia macam bila dia nampak, contohnya dia nampak lelaki handsome ataupun perempuan cantik. Bila dia tengok dia kata, perempuan ni macam, dia terfikir. Dia kata, perempuan ni macam dalam cerita yang dia tengok lah. Macam sama je kan. Handsome, cantik, macam dalam cerita. Macam mana kalau cium dia ni? Best lah cium dia ni. Best lah nak peluk dia ni. Okay, terasa dia nak buat sesuatu yang tidak elok. Okay, itu adalah nafsu. Okay. Ataupun satu lagi adalah rangsangan. Contohnya bila orang pegang awak. Terus awak terus terasa macam, bestnya dia pegang. Tangan dia lembut lah. Contohnya kawan awak, contohnya contohnya Seha lah. Okay, ada seorang budak ni nama dia Seha. Okay,
Seha ni dia pergi jalan-jalan dekat mall, shopping mall, beli baju, tiba-tiba tersentuh tangan dengan orang lain. Okay, budak lelaki lain. Okay, bila dia tengok budak lelaki tu, handsome lah. Bila dia tengok handsome, dia rasa macam, lembutnya tangan dia, bestnya tangan dia. Okay. Waktu first tu dia tak rasa apa-apa lagi, tapi esoknya bila dia balik rumah, dia terfikir-fikir, macam tu kalau bersentuh tangan. Best lah. Macam mana kalau pegang tangan pula. Dia terangsang untuk buat lebih lagi. Bila pegang tangan, nak peluk pula. Bila dah peluk, macam-macam lah dia akan buat. Right. So itu adalah rangsangan. Okay, faham? Ada yang tak faham setakat ni? Okay, faham? Bagus Umar. Alright, so Maklimah teruskan. Okay. Kenapa Maklimah kata kita kena hargai diri kita dan kita kena tangani setiap cabaran dengan cara yang positif? Okay. Pertama sekali, kita nak supaya orang memandang kita dengan cara yang lebih baik. Okay, kita nak orang tengok kita dengan cara yang orang kata lebih mulia orang tengok kita. Orang menghormati kita. Okay. Kedua, supaya orang tahu yang kita bukan senang untuk diperbodohkan. Kita tahu melindungi diri sendiri. Ketiga, bila kita sayang diri sendiri, kita tidak akan berfikiran ataupun kita tidak akan pernah untuk terlibat dengan perkara-perkara yang tidak baik. Okay, faham? Okay. Keempat adalah bila kita rasa kita sayang dengan diri kita, kita akan menyayangi orang lain lebih ataupun sama dengan cara macam mana kita sayang diri kita. Macam soalan Edina tadi kan, dia kata bolehkah kita sayang mak ayah kita lebih? Ya boleh, tak ada masalah. Memang perlu pun kita sayang mereka lebih. Tetapi macam mana kita nak sayang mereka lebih kalau kita pun tak sayang diri kita lebih? So untuk sayang orang lain dengan lebih, kita mesti sayang diri sendiri lebih juga. So apa kita nak buat? Bangun setiap hari, setiap pagi bangun, benda pertama perlu kita buat adalah bukan pergi cakap dekat kucing, hello Kitty, I love you so much. Hello daddy, I love you so much. Hello mommy, I love you so much. Tapi kita lupa, sepatutnya kita cakap dekat diri sendiri dulu. Bangun. Okay. What are we going to do? Bangun, tengok dalam cermin ataupun duduk diam-diam. Terus cakap dekat diri sendiri. Waktu gosok gigi, tengok kat cermin kan. Selalunya orang gosok gigi kan kamu tengok cermin betul. Kalau tak tengok cermin pun tak apa, duduk diam-diam, gosok gigi. Terus cakap kat diri sendiri. Seha, aku sayang kau Seha. Aku sayang kau Seha. Gosok lagi gigi tu. Ataupun sambil betulkan tudung, pakai tudung, tengok kat cermin. Tengok dalam mata cakap, Seha aku sayang kau Seha. So bila kita sayang diri kita, secara tak langsung kita akan cuba ataupun kita akan elakkan untuk buat perkara-perkara yang tidak elok dengan diri kita. Contohnya kalau kita nak bully orang, kita nak kacau orang. Bila kita sayang dengan diri kita akan sayang orang tu juga. Kita akan fikir, macam mana kalau orang tu buat dekat aku? Contohnya kita ambil barang orang, kita tak bagi tahu dia. Okay, cuba kita fikir, kalau kita sayang diri kita, kita tak akan buat macam tu. Sebab apa? Sebab kita tak nak orang buat macam tu dekat kita. Faham? Okay, itu adalah pertama. Kedua adalah apabila kita menghargai diri sendiri, orang akan lebih percaya dengan kita. Dan secara tak langsung kita akan naikkan keyakinan diri. Okay, berapa ramai kat sini kalau Maklimah tanya, kalau Maklimah minta dia untuk bercakap di hadapan kelas je, dalam kelas je, berdiri seorang-seorang kat depan-depan, Maklimah akan bagi tajuk pada waktu tersebut juga, Maklimah nak dia cakap dalam masa 2 minit. Siapa berfikir yang dia tak boleh buat benda tu? Boleh angkat tangan, raise your hand. Ada tangan kat sini kan? Raise hand. Dia rasa dia macam bila duduk kat depan tu kan, dia rasa macam tiba-tiba dunia tu berpusing-pusing. Dia rasa macam dia pening tiba-tiba. Dia rasa tiba-tiba badan dia menggeletar. Dia rasa tiba-tiba badan dia macam nak jatuh. Siapa akan rasa perkara berikut? Okey.
Okay. Umar rasa takut ya Umar? Mana Umar? Ma? Umar rasa takut ya? Mana boleh ulang soalan tadi tak? Okey, soalan dia adalah contohnya muallimah akan beri kamu 2 minit untuk kamu bercakap di hadapan rakan-rakan dan kamu perlu berdiri tanpa sebarang persediaan nota. Muallimah akan bagi soalan pada waktu tersebut dan kamu perlu jawab ataupun ceritakan perkara yang berkaitan dalam masa 2 minit. Siapa rasa dia tak boleh buat? Dia rasa macam tak boleh lah, tiba-tiba dia rasa kepala dia pening. Tiba-tiba dia rasa macam dia nak jatuh. Tiba-tiba dia rasa macam dia menggeletar badan dia. Kalau salah satu daripada semua tu? Salah satu daripada semua tu, tapi dia boleh buat lagi. Dia boleh cakap lagi. Cuma dia rasa ketar-ketar sikit je lah. Okay, itu bermaksud dia yakin dengan diri, cumanya itu kita panggil dia stage fright lah. Yang mana walaupun maklimah selalu bercakap pun, kalau maklimah kena selalu berada di pentas-pentas lain pun, kita pun rasa takut juga. Sebab apa? Sebab itu adalah signal, apa orang kata, tanda yang dihantar oleh otak kepada anggota badan kita menunjukkan kita kena bersedia. Sebab tu kita rasa macam takut-takut sikit kan. Sebab apa? Sebab ketakutan yang sikit tu kita rasa macam nervous. Orang panggil nervous lah, nervous. Okay, bila nervous sikit tu baik. Tapi kalau nervous banyak, kita perlu tolong dia. Okay, nervous sikit tak apa. Maksudnya dia kena tahu. Maksudnya dia kena tarik nafas. Okay, lepas tu dia cakap elok-elok. Dia bukan nervous sampai terkencing, terberak, termuntah tu tak lah. Sampai tiba-tiba pun pesan. Bukan macam tu. Ini nervous yang dia macam lepas tu okay. Tu bermaksud dia bagus sebab apa? Otak dia bersedia. Time tu otak dia tengah hantar. Dia akan hantar satu signal kepada badan-badan dia, okey bersedia. Suara kena kuat, tangan kena kuat, kaki kena kuat, jangan jatuh. Sebab tu menggeletar. Sebab ada ada penghantaran hormon-hormon di anggota badan. So untuk Aisyah, nervous sikit tu tak apa. Okay? Perlu juga nervous ni. Kalau tak nervous langsung, anjing depan kita pun kita diam je, buat tak tahu je. Padahal anjing tu, anjing nak gigit kita dah. Mengalir air liur kan, kita diam je. Macam tak ada perasaan. Tu bahaya juga. Okay. Sebab apa? Sebab bila ada nervous sikit, contohnya ada longkang kat depan. Kalau tak nervous, kita tengok longkang kecil pun tak boleh nak langkah. Tapi bila ada nervous sikit, secara tak langsung, longkang besar satu depa pun kita mampu lompat. Itulah kita panggil adrenaline sebenarnya. Mana ada ke orang macam ni? Ada. Maklimah pun antaranya. Kalau bercakap dengan orang yang selalu maklimah jemput, tak apalah. Contohnya tiba-tiba maklimah kena jemput, bercakap di depan orang yang tak pernah kita jumpa, tiba-tiba orang tu pula berpangkat lebih tinggi. Ada juga rasa nervous tu sebab kita nak sempurna. Kita nak nampak elok semuanya. So adrenaline akan hantar signal pada bahagian badan kita. Sebab itulah kita boleh bercakap dengan semangat, dengan yakin. Kita boleh bercakap dengan kuat. Sebab apa? Adrenaline dah hantar tenaga-tenaga. Sebab tu kita rasa nervous sikit sebab ada tenaga yang dihantar ke anggota badan. Okay, faham Aisyah? Alright, so berbalik pada Umar tadi, Umar rasa takut kan? Okay, ada yang takut, ada yang tak takut lah. Right, siapa yang rasa takut, itu yang kita kata, kita kena yakin. Bila kita sayang diri kita, kita akan yakin dengan diri kita. Pernah tak awak jumpa orang yang overconfident? Dia rasa macam dia lah betul semua. Dia overconfident lah. Dia macam ada ular depan tu pun dia sanggup pergi pegang ular tu, dia boleh baling bagi ular tu. Mama, kalau kita macam dah selalu terkejut, jadi macam badan kita ni macam tak takut, tak apa ke mana? Selalu terkejut macam mana tu Aisyah? Macam kita takut nak duduk kat depan, jadi kita macam selalu dipanggil, lepas tu kita dah tak takut dah. Macam tu okey ke?
Betul tu. Itu adalah salah satu cara lah untuk kita kurangkan rasa ketakutan. Bermaksud contohnya macam Aisyah takut bercakap di depan kan. Okey, bayangkan kalau dalam 1 minggu tu setiap hari Mukadimah akan panggil Aisyah. Okey Aisyah, sila cakap. Secara tak langsung lama-lama otak Aisyah dia akan bersedia. Lepas tu dia akan cakap dengan semua anggota badan. Sebab otak paling penting tau. Dalam anggota badan kita otak yang hantar semua signal, semua arahan dekat badan. So, lama-lama otak Aisyah dah jadi biasa. Dia akan cakap, tak apa Aisyah, okey tak apa tangan, tak apa suara, tak apa otak, kita akan cepat cari maklumat. So jangan takut. So sebab tu orang kata kalau dalam bahasa Inggeris dia akan kata practice make perfect. Okay. Sebab tu kita kena, jangan kata contohnya awak takut bercakap di hadapan. Okay, macam Umar ya, Umar cakap Umar takut bercakap di hadapan. Kenapa kita takut? Sebab kita kurang yakin dengan diri kita. Kita rasa macam kita banyak kelemahan. Kita rasa macam kita tak boleh buat macam kawan kita yang lain. Sebab tu Maklimah kata awak kena sayang diri awak. Jangan selalu bandingkan diri kita dengan orang. Contohnya Aisyah kata macam ni. Alah, contohnya kawan Aisyah nama Seha lah. Okay, contohnya Aisyah ke Umar ke Syarafana ke dia kata macam ni. Alah Seha tu hebat je. Dia boleh cakap. Kalau saya memanglah saya tak boleh cakap sebab saya takut, saya tak pandai. Siapa cakap awak tak pandai sebenarnya? Siapa yang cakap awak tak pandai? Cuba bagi tahu Mukadimah, siapa yang pernah bagi tahu awak yang awak tak pandai? Tak ada siapa. Tak siapa? Umar, pernah tak ada orang cakap Umar tak pandai? Tapi adalah orang, bukan orang lah, macam nafsu yang kata kita tak pandai jadi dia suruh kita. Takuti diri kita. Macam Syifat dia kata nafsu sendiri kan. Betul tu. Sebenarnya tak ada orang yang cakap kita tak pandai. Sebenarnya kita sendiri yang cakap diri kita tak pandai. Sebab tu Maklimah kata kalau awak sayang diri awak kenalah cakap, Seha, awak pandai. Seha, kamu jangan risau, kamu sangat pandai. Seha, kamu berani. Seha, saya sayang diri kamu. Cakap je apa kamu nak cakap dengan diri kamu. Macam Mukadimah. Mukadimah akan cakap, Seha, kamu sangat cantik dari orang lain. Kamu sangat berani. So lama-lama bila kita duduk depan pun, kita takkan rasa yang kita ni kecil. Kita ni lemah. Sebab kita tahu kita ni kuat. Sebab kita selalu cakap diri kita kuat. Sebab bila kita selalu bercakap dengan diri kita bagi tahu diri kita yang kita ni sangat berharga, bermaksud kita dah hormat diri kita, secara tak langsung otak kita pun akan cakap, jangan buat perkara ilok, kita mesti berani sebab kita adalah orang yang paling hebat. Janganlah cakap, saya tak pandai Maklimah, saya tak macam dia bijak. Cuba kamu tukar cakap, dia bijak Maklimah tapi saya tahu saya lebih bijak dari dia. Kena tukar cara. Sebab apa? Sebab otak, kalau kita dah cakap yang kita tak bijak, otak pun akan jadi, oh ya ke kita tak bijak ya? Tak apalah. Sebab otak dia akan bekerja mengikut apa yang kita katakan kepada dia. Walaupun dia yang kontrol kita juga. Faham? So, untuk buat diri kita lebih berani, okay. So kita ada 2 minit lagi, so Maklimah akan ni lah cepat-cepat. So jangan risau, kita akan ada lagi sesi kedua nanti. Okay, pertama sekali macam Maklimah kata, ini hanyalah baru permulaan ya, pengenalan kepada menghargai. Okay, sesi kedua nanti Maklimah akan keluarkan tarikh dia. So stay tune. Gitu bahasa budak-budak YouTubers kan. Stay tune. Okay, nanti Maklimah akan uar-uarkan. Okay. Pengenalan kepada penghargaan diri adalah pertama sekali kita mesti apa? Benda pertama yang kita mesti buat setiap bangun pagi. Betul tu Syarafana, link sama. Kita mesti sayang diri sendiri. Apa yang perlu kita buat? Untuk sayang diri sendiri, apa perlu kita buat? Cakap kat diri sendiri, betul. Baca doa bangun tidur, betul. Sebab apa? Sebab bila kita, betul tu Umar dah ingatkan Maklimah pada satu benda. Maklimah lupa. Okay, thank you Umar. Okay,
Macam Umar kata bangun baca doa kan. Sebenarnya itu betul. Sebab apa? Bila kita sayang diri kita, sebenarnya kita sentiasa bersyukur pada pencipta kita. Kita taklah nak kata kenapa Maklimah kata pencipta? Sebab ada orang dia bukan Muslim tapi dia still ada agama sebenarnya. Walaupun dia Cina, dia India, dia orang Inggeris ke, dia orang Belanda ke, dia orang Sikh ke, dia sebenarnya ada agama dia. Okey, agama, dia ada kepercayaan. Sebab tu dalam prinsip rukun negara dia kata kepercayaan kepada Tuhan. Dia bukan kata beriman kepada Tuhan. Okey, dia kata kepercayaan kepada Tuhan. Dia nak cakap setiap individu, setiap manusia, setiap orang, dia ada kepercayaan agama dia. Mungkin macam awak kata, tapi Maklimah, dia tak semayang Maklimah. Dia tak semayang. Contohnya orang Hindu. Contohnya ada awak nampak orang tu bukan Muslim lah. Dia tak semayang ikut agama yang sepatutnya. Tapi dia duduk tengok botol, dia sembah botol. Itu kepercayaan dia sebenarnya. Ada nama-nama dia. Okay? So kita tak boleh nak peletihkan orang. Kita tak boleh nak cakap orang tu tak ada agama, orang ni tak ada agama. Walaupun dia bukan Muslim macam kita, tapi dia ada kepercayaan dia. So kita kena hormati dia juga. Right? Sebagaimana dia menghormati kita, dia tak kacau kita. Kalau kita nak semayang, tak ada pula dia tarik telefon kita, dia buka telefon kita, tak ada. So kita tak perlulah kacau dia. Macam mana dia nak semayang, ikut cara dia. Right? So bila Umar kata berdoa, betul tu Umar, kita perlu berdoa sebab kita nak mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Sebab dia telah beri kita nafas untuk kita bernyawa. Sebab bila kita bernafas lah kita boleh tolong orang, kita boleh tolong diri sendiri. Okay, faham? Setiap benda yang kita ada mesti bersyukur. Jangan cakap macam ni, alah dia tak apalah, dia kaya, mak dia boleh beli. Okay, adakah mak kita tak pernah jaga kita sebaiknya? Kalau dia tak boleh jaga kita, dah lama dia buang kita dalam tong sampah. Dah lama dia buang kita dalam longkang. Dah lama dia bunuh-bunuh kita. Okay, so walaupun mak marah kita macam mana pun, kita perlu bersyukur sebab adanya ibu dan ayah itulah yang jaga kita sampai kita umur seperti sekarang. Sampai kita boleh kenal, oh ini kuku, oh ini tangan. Right? Ya? Kalau orang yang macam ibu bapa ni kan dia keluar, maksudnya dia tak sayang diri ke? Dia macam mana? Kan sekarang PKP, jadi ibu ayah kan keluar, maksudnya dia tak sayang diri ke? Ibu ayah keluar? Nak beli barang ke? Oh, mak ayah tu tak sayang diri dia? Oh, faham. Sebab sekarang kan ada wabak ya. Tu maksud Aisyah. Okay, sebenarnya dia sayang diri dia. Sebab itulah dia keluar juga Aisyah. Kena faham sebab kalau dia tak keluar, macam mana dia nak dapatkan makanan? Dia nak dapatkan sumber keperluan untuk anak-anak dia. Sebab kalau dia biarkan anak-anak dia mati. Okay, contohlah. Dia sayang diri dia sebab dia perlu dapatkan keperluan makanan. Makanan, minuman, tempat tinggal, seksual. Itu adalah asas untuk setiap hidupan. Kucing kalau tak makan pun kucing mati. Pokok kalau tak dapat cahaya matahari pun mati. Okay? So manusia apatah lagi? Kena makan, kena minum, kena ada tempat tinggal. Okay? Sebab itu kalau kita kata mak janganlah keluar. Saya sayang mak. Mak tak sayang diri ke? Sebab kat luar tu kan ada COVID-19 semua kan. Ada virus, nanti mak sakit. Saya sayang mak, nanti mak sakit. Sebenarnya mak tu dia sayang kita juga. Dan dia sayang diri dia sebab takkan dia nak biarkan diri dia mati kelaparan. Tak ada makanan dah. Takkan, oh kita tunggulah berdoa nanti Tuhan jatuhkan makanan dari langit. Kan? Tak boleh juga, kena berikhtiar. So apa yang mak kita buat adalah dia sayangkan diri dia supaya dia tidak mati kelaparan dan dia tidak akan benarkan. Bila dia tak benarkan diri dia mati kerana kelaparan tanpa usaha, so dia tak akan biarkanlah orang yang ada dalam rumah dia ataupun kawasan dia, siapa yang dia jaga, mati kelaparan juga. Faham? So ucapkanlah terima kasih kepada ibu bapa anda semua kerana menjadi frontliner untuk keluarga kita. Right?
Okay, so dah 9.34, Mak Limah dah ambil masa 4 minit. So Mak Limah ambil lagi 2 minit ya. Mak Limah, kalau kita cakap dengan diri sendiri nanti orang kata gila pula. Bukannya awak cakap, awak pergi kat stesen bus stop tu awak cakap, Irfan nak makan apa ya? Tiba-tiba awak ingat awak ada awak jadi 2 orang pula. Bukan macam tu Irfan. Maksud Mak Limah cakap dengan diri sendiri ni adalah kita memberitahu diri kita. Contohnya awak takut. Jangan takut. Kita boleh buat. Jangan takut, saya salah. Kita nak cakap dengan diri sendiri. Boleh kan kalau kita cakap dalam hati supaya orang tak dengar? Pun boleh juga. Asalkan diri kita sendiri boleh dengar. Cakap je kuat-kuat dalam hati. Sihat, saya sayang awak sihat. Sayang sangat dengan awak. Sebab apa? Sebab hati kita ni, bila kita sayang dengan diri kita, dia pun akan kekal. Dia akan dengar apa yang kita akan beritahu. Tapi ingatlah, benda-benda yang tak elok kita kena elakkan. Elakkan berfikiran negatif. Cuba ataupun usaha untuk berfikiran positif. Faham? Sebab apa? Sebab sikit-sikit berfikiran negatif, lama-lama dia akan menjadi racun kepada otak dan badan kita. Kena jaga 2 benda paling penting untuk manusia, iaitu otak dan hati. Sebab 2 benda ni adalah benda yang kita gunakan untuk berfikir. Dan tak ada istilah kalau kita kata, tak lah Mak Limah, saya ikut kata hati je lah. Macam mana kata hati macam mana tangan nak bergerak kalau dengan kata hati? Sebab yang menggerakkan tangan adalah otak. So, hati dia akan hantar signal kepada otak untuk otak keluarkan macam mana cara untuk kita buat. So, otak dengan hati dia saling berkawan baik. So tak boleh kata saya ikut kata hati lah. Sebab kalau awak dengar orang selalu bunuh orang kan, bunuh orang, pukul orang sebab mengikut perasaan. Dia dah sebenarnya otak dia dah tak dapat berfikir dengan waras pada waktu tersebut. Kemungkinan banyaklah faktor-faktor dia yang mana Mak Limah akan jelaskan di sesi kedua nanti. So siapa nak tahu lebih lanjut, stay tune. Nanti Mak Limah akan keluarkan sesi kedua. Hello Amal. Amal, you look good Mak Limah, hari yang sama kah? Sesi kedua tu hari yang sama dengan masa yang sama ke mana? Nanti Mak Limah akan bincangkan balik macam mana ya. Nanti Mak Limah akan keluarkan tarikh baru. Tarikh seterusnya, alright? Okay, so untuk wrap up the session for today, pertama sekali untuk anak-anak didik Mak Limah, ingatlah sebelum kita menyayangi orang lain, sebelum kita sayang buku kita, sayang kucing kita, sayang kasut kita, sayang mak ayah kita, kawan-kawan kita, pertama sekali sayang diri sendiri. Kedua, hargai diri. Jangan mudah-mudah bagi orang perbodohkan kita, jangan mudah-mudah bagi orang bully kita, dan kita pun tak boleh bully orang. Sebab kalau orang bully kita, lama-lama kita pun akan bully orang, right? Sebab apa? Kena ingat, orang yang membuli orang lain adalah sebenarnya orang tersebut adalah penakut. Dia takut terima kenyataan diri dia lemah, right? So orang yang kuat dia tak akan bully orang lain sebenarnya, right? Ketiga adalah, ini peringatan paling penting. Amalkan gaya hidup sihat, selalu keluar. Bukanlah pergi bersosial, sebab sekarang tak boleh nak pergi jalan-jalan kan. At least duduk depan rumah, kenakan badan. Biar cahaya matahari kena pada badan kita. Sebab cahaya matahari sangat penting untuk memberi kecerdasan kepada otak kita juga. Secara tak langsung badan kita akan lebih sihat. Cahaya matahari pada waktu pagi adalah sangat baik, right? Sebab dia akan membantu mengaktifkan dopamin dalam otak. Dia akan buat serotonin yang baik lah, right? Sebab tu siapa yang selalu stres, kalau mak awak ke ayah awak selalu stres, selalu marah-marah, kalau dia tidur lagi pada waktu pagi, awak kejut dia. Mak, ayah bangun, pergi berjemur kat matahari tu sekejap. Right? 15 minit pun cukup. Okay? Kalau awak rasa nak marah dengan adik awak, esok bangun pagi-pagi, berjemur dengan matahari. Main bola ke, dia kena Kan Maimah, katakan suruh kejut ayah kita kalau dia tidur kan. Ayah nangis selalu dia selalu tidur lewat sama kerja. Jadi takkan nak kejut macam mengganggu dia lah. Tengoklah juga keadaan dia, dia bincang lah dengan dia. Cakap, ayah boleh tak esok pagi ayah bangun awal?
Lepas tu kita sama-sama pergi keluar jalan-jalan sekejap. Dan kalau boleh bagi tahulah, kalau boleh ayah walaupun bekerja sampai lewat malam, kalau boleh biarlah dia tidur awal. Okay, sebab pertama, kelima, sila kalau boleh seboleh-bolehnya cuba untuk tidur awal. Usahakan tidur awal. Mak Limah pun akui sebelum-sebelum ni pun Mak Limah ada tidur lewat. Sebab apa? Sebab stres. Okay. Mak Limah pun boleh kena stres. Okay. Bukan murid-murid je boleh kena stres. Okay. So apa kita buat? Kita cuba hargai diri kita balik. Kita betulkan balik. Kita dedahkan dengan cahaya matahari balik. Betulkan makanan kita balik. Okay. Benda tu boleh dibetulkan. Right. Dan keenam adalah jaga pemakanan. Okay. Elakkan ataupun usahakan untuk, kalau boleh jangan ambil minuman berkarbonat ataupun tinggi gula. Kedua, jangan terlalu ambil makanan yang tinggi garam. Ketiga, kurangkan ataupun usahakan untuk ambil pemakanan yang ada bahan perasa. Okay, siapa tahu Ajinomoto tu? Perasa kan, cube ayam ke apa, kurangkan. Beritahu mak, kalau boleh nak masak, kurangkan penggunaan barang-barang tersebut. Okay, untuk menjaga kesihatan otak dan badan kita lah. Right. Dan ke-8 adalah amalkan, banyakkan makan buah, sayur dan minum air yang cukup. Okay, boleh? Okay, so sekarang dah 9.41, Mak Limah dah ambil masa kamu 11 minit. Okay, so ya saya. Cakap dalam hati tu maksudnya apa? Cakap dalam hati bermaksud kita panggil dia monolog. Bermaksud kita bercakap dengan diri sendiri untuk meyakinkan diri kita. Tapi janganlah cakap, jangan cakap dalam hati, jom kita buli orang tu nak. Aku rasa macam nak pukul je. Kadang-kadang kita bermonolog untuk kita menjaga orang sekeliling lah. Sebab kadang-kadang kita geramkan dengan dia, rasa macam, lepas tu kita pun cakap dalam hati kita, aku rasa macam nak sepak je dia ni kan, geramnya. Tapi kita tak boleh nak cakap depan-depan lah sebab mungkin kita menghormati dia ataupun kita tak nak dia sakit hati. So kita bermonolog. Kadang-kadang ada, Mak Limah pun bermonolog juga kadang-kadang kan. Geramnya dia ni. Tapi kita macam sabar. Macam tu lah. Right. So tak apa, kita akan kupaskan lebih lanjut untuk sesi kedua nanti. So stay tune. Amal Zikri. Nanti kita akan jumpa lagi. Okay. Nanti kita akan kupaskan lebih lanjut untuk jaga pemakanan supaya diri kita kekal cantik, kekal sihat, kekal bertenaga dan otak kita kekal cerdas. Bukan kekal, semakin cerdas. Okay, boleh. So kita akan lebih lanjut. So nanti insyaAllah kita akan ambil masa yang lebih lagi lah untuk sesi kedua nanti. Dan nantikan ya, untuk hari ni nanti Mak Limah akan beritahu siapa pemenang untuk hari ni. Siapa yang jawab dengan cepat, okay, dan aktif, produktif dan proaktif. So insyaAllah bertemu kita di sekolah nanti, Mak Limah akan serahkan pada hadiah itu kepada awak. Right? Kalau kata kita PKB pun nanti kita akan usahakanlah macam mana untuk sampaikan hadiah tersebut. Right? Mak Limah. Yes, saya. Sekejap. Mak Limah tutup dulu ya. Okay, so dengan akhirnya wrap up tadi, so Mak Limah harap semua orang boleh ingatlah. Apa yang diingat nanti lepas habis kelas ni, tulislah apa yang kamu ingat di kertas, okay, supaya boleh jadi panduan. Right, so dengan berakhirnya wrap up tadi, so Mak Limah tutup program sesi kita pada hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kamu semua sihat dan ceria sehingga bila-bila. Right, bukan sehingga dewasa je, sampai bila-bila. Right, so bersedia untuk kelas seterusnya nanti. Okay, 10.30 Syarafana, permainan dan kelab. Okay, so dengan masa yang ada sebelum kamu mula kelas kelab permainan, kamu boleh makan sarapan. Siapa yang belum sarapan, siapa yang belum mandi, pergi mandi dulu. Pergi pakai cantik-cantik. Walaupun kelas online, kita kena nampakkan diri kita cantik-cantik, bersedia. Barulah kita happy. Ini tak mandi pun terus datang kelas kan. Kita kena buat yang macam kita datang kelas sebenar. Barulah berani nak buka kamera, orang tengok kita yakin. Macam Amar tengok handsome dah. Kan? Dah mandi dah, Mak? Dah mandi dah? Bagus. Ya, Aisyah. Okay, sekejap.
Yang lain, okay, Mu'allimah ucapkan terima kasih kerana menyertai sesi pada pagi ini. InsyaAllah sesi kedua akan diberikan nanti. So stay tune dan kita akan cerita lebih lagi tentang penghargaan kepada diri. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nak tanya boleh dulu, siapa yang ada pertanyaan boleh balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Permainan ni dia macam mana? Kan di Google Meet sekarang ni. Oh itu so Aisyah boleh tanya cikgu macam mana dia. Mungkin kalau awak record awak jogging ke, awak kena guna apps ke, awak kena jogging lepas tu hantar kat cikgu ke, macam tu. Okay? So nanti kena tanya cikgu lah Aisyah. Jangan takut, tanya je supaya kita lebih tahu. Alright? Okay, ada siapa-siapa lagi nak tanya soalan? Okey, tarikh seterusnya Mu'allimah akan keluarkan nanti ya. Terima kasih. Mana bagi tarikh tu? Ya, betul Kak Aiman Muiz. Terima kasih. Sebab Mu'allimah bersyukur sebab ada anak-anak didik yang ingin mendengar perkongsian dari Mu'allimah, dan bersyukur juga kita kepada pencipta kita, Tuhan, kerana memberikan kita idea, kesempatan untuk belajar. So kita sama-sama sebarkan rasa terima kasih kepada semua orang. Okey ya, ada siapa lagi nak tanya? Umar nak tanya? Darwish nak tanya? Ya, Amar nak tanya apa? Amar okey ke kelas panjang PKPB? Mu'allimah tanya Amar. Okey. Ada masalah? Tak ada. Semua faham cikgu ajar? Faham. Ada rasa nak pergi sekolah sekarang ke tak? Ada. Tak ada? Ada. Ada. Siapa Amar nak jumpa, paling-paling nak jumpa sangat? Kawan depan mata. Kawan depan mata? Siapa nama kawan Amar? Tak dah pun tengok dekat depan komputer. Oh, ya ke? Habis tu kalau waktu PKPB sekarang kan tak jumpa kan? Tak boleh main bola sama-sama kan? So Amar berinteraksi macam mana? Facebook? Tak ada Facebook. Facebook lah, selalu chat kat Facebook. Tak Facebook. Tak ada Facebook. Tak ada Facebook. So Amar selalu waktu Google Meet je lah jumpa mereka. Tapi Aiman ada jumpa dekat Facebook. Oh ya ke? Tapi apa-apa pun stay safe. Kalau pergi keluar kan stay safe, right? Mu'allimah sukalah kamu sebab kamu buka. Nanti next station kita akan wajibkan semua orang buka kamera. Okay, siapa yang ada? Arisa, Aisyah. Cuma Mak Ana dia macam tak galakkan buka, dia takut nampak ni kat belakang. Cuma Ana akan buka cuma kalau Mak Ana Ini ada ke? Betul. Faham. So sebenarnya bila ada kelas, kalau ada kekangan tak apa, boleh tutup. Tapi kalau boleh kita buka supaya kita itu adalah salah satu orang kata macam mana adab juga suatu kelas lah. Tapi Mu'allimah faham sebab Mu'allimah pun ada kursus yang tu yang kita kena tutup semua kamera sebab kursus tu semua wanita sahaja. So kita tak nak kan. Kadang-kadang ada lelaki kan. Hanyalah wanita-wanita dan daripada negara-negara lain. Sebab ada negara-negara kan dia menjaga wanita-wanita batas-batas yang sepatutnya. So kita tutup kamera. Memang di Umar pun bagus hari ni. Banyak Umar hari ni berani ya menjawab semua soalan. So kalau tak ada apa-apa, ada lagi soalan? Ada apa-apa soalan lagi? Tak apa, boleh simpan soalan, tulis untuk sesi kedua nanti boleh tanya Mu'allimah. Tak ada masalah.
Okay. Walaupun tak ada kaitan dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, mungkin soalan tu terlintas di fikiran, tiba-tiba Amma, Syah, Aisyah ke Maimah. Maimah tak boleh ke buat link online, siapa yang nak tanya, macam guru kaunseling tu dia masuk link tu. boleh. Nanti Maklimah akan bagi link. Maklimah lupa bagi link. Sebab itu Maklimah ada bagi poster tapi tak bagi link. Nanti Maklimah akan bagi link sebab selalunya Maklimah akan WhatsApp ataupun call murid tersebut lah secara direct. Atau yang Maklimah akan call ataupun buat appointment melalui WhatsApp. Maimah. Tapi Sekarang ni ada masalah sikit dengan kewangan sebab sekarang kelas online je dah tak dapat duit. Jadi kalau nak beli, ayah anak ada buat cabaran. Dia suruh kumpulkan RM1,000 baru boleh beli. Jadi susah. Okay, I see. Itu tak apa. Nanti Maklimah akan keluarkan link untuk murid-murid siapa yang nak jumpa Maklimah. Kita akan bagi. Mungkin Google Meet dengan kamu semua okey je daripada WhatsApp. Okay, aku faham. Amma lebih prefer Google Meet daripada kalau Amma ada masalah, Amma lebih prefer tanya melalui Google Meet. So WhatsApp. Google Meet. Alright. Tak ada WhatsApp. Oh, okay. Bagus Amma. Handphone pun tak ada, macam mana ada WhatsApp? Ada tak ada WhatsApp tapi ada guna Mak Ana punya. Okay. Maklimah ucapkan tahniah kepada ibu bapa anda sebab tak bagi awak telefon. Mana kata tunggu bila Ana dah universiti baru boleh dapat. Mana ikut macam mana nenek Ana buat. Sebenarnya mak awak menjaga awak sebenarnya. Memang bagus. Right? So tahniah untuk ibu bapa awak semua. Sebab apa? Sebab dia nak jaga supaya mata awak tak rosak. Supaya otak awak kekal cerdas. Lagi satu Mak macam tak percaya kita orang. Bila Mak Ana bagi kalau kata pasal penjagaan mata, Ana memang jaga. Tengok komputer ni pun Ana guna dark mode. Amma ada masalah mata? Tak. Tak nak cakap. Yang Ana memang jagalah mata. Tengok komputer pun Ana guna dark mode. Bagus lah Mama. Bersih. Bagus. Sebab apa? Sebab sekarang ramai dari kecil-kecil je dah rosak mata kan. So bagus lah Mak. Kena jaga mata elok-elok. Maimah rasa Adik Ana dah ada. Siapa? Adik Amak? Keluarga. Siapa? Abang? Kakak? Dekat keluarga nenek Ana. Dia satu family pakai spray mata. Kalau tua tu kita boleh consider lah kan. Kalau dia dah berusia macam Maklimah ni dah tua, boleh consider lah sebab kita selalu baca banyak benda, mentelaah. Tapi sebenarnya kita boleh jaga mata kita. Macam Maklimah dulu-dulu kan tak ada duit nak jaga makan elok-elok kan. Macam awak sekarang dah boleh dah. Makan sayur banyak-banyak, suruh je mak masak sayur, makan buah. Supaya mata kita selalu terjaga. Right. Okay lah. So tak apa, untuk siapa yang nak bagi tanya soalan, nanti Maklimah akan sebarkan link kepada grup kelas. Nanti Maklimah akan minta cikgu masukkan link. Jika ada student yang nak buat appointment, boleh buat appointment dekat link tersebut. Right? appointment tu apa Maimah? Appointment tu tunggu janji. Contohnya awak nak jumpa Maklimah pukul 10 kan? So pukul 10 awak kena jumpa Maklimah lah. Maklimah akan jumpa awak pukul 10. Orang lain tak boleh jumpa, awak sahaja. Alright, boleh? Boleh. Okay, so boleh Amal, boleh, tak ada masalah. Alright, so sekarang dah 9.53, awak boleh siap-siap untuk pergi kelas. Okay, so terima kasih banyak-banyak Maklimah ucapkan kepada awak semua kerana menyertai sesi pada pagi ini. Tahniah. Okay, so boleh bersiap-siap untuk sarapan dulu sebelum kelas permainan dan kelab bermula. Assalamualaikum.